semasa kelahiran Nabi. Ni semasa Nabi lahir. Masa tu Abdul Muttalib, tok Nabi ni, datuk Nabi di sebelah ayahnya, berada di Mekah, berada di Kaabah waktu tu. Aminah lahirkan Nabi. Semasa Nabi lahir, Abdul Muttalib menyaksikan dengan kedua belah matanya seluruh berhala yang ada di Kaabah tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Ada, tiba-tiba jatuh dengan sendirinya, sehingga berhala yang duduk di dalam Kaabah pun semuanya jatuh, pecah. Apatah lagi berhala hak kecil-kecil ada kat luar ni, semua habis jatuh, pecah. Tak. Dan perkara ini mengejutkan Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib dia mendengar khabar kata Aminah melahirkan anak, dia bergegas terus pergi ke rumah Aminah. Bila sampai di rumah Aminah, Abdul Muttalib menyaksikan cahaya yang menerangi daripada timur sehingga selatan. Cahayanya cukup tinggi, cukup besar. Dan dikatakan orang Syria pun dapat melihat cahaya tersebut. Syria ni, dia Saudi dan Mekah. Madinah ni duduk dalam negara Saudi Arabia. Tak, Saudi, atas Saudi Jordan, atas Jordan Syria, atas Syria Turki, sebelah dia Lebanon. Tak, jadi itu disebut sebagai Jazair Al-Arabiyah, disebut sebagai kepulauan Arab. Ada bawah Saudi Yaman. Ada, jadi macam kita lah Perak, Selangor, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Johor, itu balik selatan. Kalau balik utara, Kedah, Pulau Pinang, apa nama, Perlis, itu balik utara. Ada, jadi Saudi ni, Saudi dia balik ke utara. Kalau selatan Yaman, kalau utara Jordan, atas Jordan Syria, atas Syria Turki, sebelah ni apa nama, Lebanon. Kalau kita tengok peta lah. Jadi nak sampai ke Saudi tu kena melalui Jordan dulu, baru sampai ke Syria. Orang Syria boleh nampak lah cahaya tu daripada Mekah. Tak, saya buat umrah 2012 dulu, naik bas daripada Jordan pergi ke Mekah. Naik bas daripada tempat saya Mu'tah tu pergi ke Madinah, pasal kami Ahlu Syam. Bila Ahlu Syam, pintu masuknya adalah di Tabuk. Kami masuk daripada Aqabah, masuk ke Tabuk, terus pergi ke Madinah. Niat ihram di Bir Ali. Lepas niat ihram di Bir Ali, baru masuk ke Mekah. Kalau ayah-ayah ada daripada Malaysia terus ke Mekah, tak perlu ke Madinah dah. Terus ke Mekah dan terus apa nama, pakai ihram. Niat ihram bila mana kapal tu melintasi Tanaim. Ada, jadi maksudnya macam itulah. Jadi macam kami ni daripada Syam masuk ke Mekah kena melalui pintu Tabuk dan sampai di Madinah di Bir Ali. Dah sampai di Bir Ali pakai ihram baru pergi ke Mekah. Perjalanan daripada tempat saya Mu'tah tu pergi ke Madinah 18 jam. Naik bas. Tak, ke matu muka-muka. Kan? Driver bas seorang lah. Dia seorang, 4 Arab tu. Dia driver. Daripada tempat saya tu sampai ke Mekah, dia driver seorang. Sampai Mekah dia rehat 2 jam ya. Dia rehat 2 jam, patah balik, ambil trip lain pula dah. Tu dia kederat kok tu. Kan? Tapi dia singgah dekat Aqabah tu, dia beli sekatan rokok Winston. Satu karton tu ada dalam 20 kotak bah. Dalam 20 ada, dalam satu karton dalam 10 kotak. Satu kotak ada berapa batang? 20. Tuan Iman sokok bah. Satu kotak ada 20 batang kan. 20 batang kali dengan 10 kotak, 20,000 batang. 20,000 pula dah. 20,000 pakai innalillah lah dia. 2,000 batang. Tu dia. Itu peneman dia. Dah sampai Mekah dia beli sekatan pula. Hebat tu. Tak.
Tapi tak, yalah, itu takat tu dia cerita dah. Ada. Tapi memang itu naik bas 18 jam daripada Jordan, belum pergi ke Syria lagi. Tu dia. Daripada jauh boleh nampak dah cahaya tersebut. Dan bukan setakat kata berhala yang berada di kota Mekah sahaja yang pecah, sehingga diceritakan tiang-tiang di istana Kisra di Parsi. Istana Kisra ni adalah satu istana yang cukup hebat lah, gah pada zaman tu. Parsi ni kat mana? Parsi ni di Iraq belah sana, Iran sana tu kan. Sana dia dulu dia sebut sebagai Parsi. Dah, istana Kisra ni istana yang cukup hebat dan cukup gah. Dalam istana tu ada beberapa tiang seri. Diceritakan ada 14 tiang seri. Tiang utama yang ada dalam istana Kisra. Pada malam kelahiran Nabi, bergegar tiang tersebut. Dah. Itu satu peristiwa. Dan satu lagi peristiwa, api kaum Majusi yang disembah ribuan tahun tak pernah padam. Dan api tersebut dijaga rapi, sehingga kan orang dekat situ dah terbiasa dah rasa bahang api tu. Pasal keturunan apa semua dah biasa dah rasa bahang api. Dah. Dan malam kelahiran Nabi, api yang menjadi penyembahan oleh kaum Majusi ni yang ribuan tahun tak pernah padam, tiba-tiba api itu terpadam. Dan apabila mereka cuba untuk menghidupkan api terus semula, api itu tak dihidup. Nah. Dan antara yang lain, pada malam kelahiran Nabi, Iblis menangis dan meratap. Ibnu Kathir dia menyebut dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, dia menyebut bahawa ada 4 keadaan Iblis ni dia teriak. Dia menangis sambil meratap. Ada 4 keadaan. Pertama, ketika mana dia dilaknat. Yang kedua, ketika mana dia diusir ataupun dikeluar daripada syurga. Yang ketiga, ketika mana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah. Jadi 4 keadaan ini, kata Ibnu Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, 4 keadaan ini syaitan dia teriak, menangis, meratap. Iaitulah ketika mana dia dilaknat, ketika dia dikeluarkan daripada syurga, ketika malam kelahiran Nabi, dan ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah. Ada, ini antara peristiwa yang berlaku daripada semasa kelahiran baginda Nabi. Dan selepas daripada kelahiran Nabi, kita tahu bahawa Nabi ni seorang yatim piatu. Dah, ayahnya meninggal ketika mana Nabi dalam kandungan. Umurnya dalam 5-6 tahun. Ada, waktu itu masih kecil lagi, masih kanak-kanak lagi. Ibunya pula meninggal. Abwa di satu tempat namanya Abwa. Abwa ni antara Mekah dan Madinah. Ada satu tempat namanya Abwa. Di situlah dimakamkan Aminah. Waktu tu Aminah pergi ziarah kubur ayah Nabi. Dan dalam perjalanan balik, Aminah jatuh sakit dan terus meninggal dunia di Abwa. Dan Nabi dibela oleh Abdul Muttalib. Dan semasa Nabi kecil, Nabi disusukan oleh seorang perempuan daripada Bani Sa'ad yang bernama Halimah. Kita sebut Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah tu nama keturunannya, iaitu Bani Sa'ad. Namanya Halimah. Ada. Jadi Halimah ni seorang wanita, orang Bani Sa'ad, perkampungan Bani Sa'ad ni adalah Allah bagi dekat depa ni susu yang lebih, susu badan. Dan mereka mengambil upah untuk menyusu anak-anak orang Mekah. Ada.
Jadi bila mana mereka mendengar ada kelahiran di Mekah, maka semua wanita-wanita Bani Sa'ad ni mereka mempersiapkan diri untuk mengambil upah, untuk mengambil anak dan menyusu, bawa balik menyusu. Halimah ni pun sama. Nah, lalu bergegahlah wanita-wanita perkampungan Bani Sa'ad ni pergi menuju ke Mekah. Halimah ni dia ada seekor kuda. Kuda dia tu tak apa nak rak, kata orang Kedah. Tak apa nak larat. Kuda tua. Dia lari zat berhenti menggah. Macam kereta lama lah. Kereta lama bukan boleh direct terus, kan? Daripada Desa Bati nak pergi KL kena berhenti dulu zat sampai Sungkai. Kan? Temperature naik, bagi dia reda zat. Kan? Lepas tu kan bawa pergi sampai RNR Ulu Berenam, berhenti zat. Kan? Begitulah. Jadi kuda dia ni kuda tua, kuda lama, tak apa nak larat. Tak, hak lain ni semua kuda hebat-hebat, depa dah sampai dah. Halimah ni baru tak sampai lagi, pasal kuda dia tak apa nak larat. Jadi bila Halimah sampai, kawan-kawan dia tadi ni, mana anak-anak orang kaya, depa pakai ambil dah. Nah, tinggallah satu orang anak yang kematian ayah dan mereka tu miskin. Itulah Nabi. Dan Halimah ni pun ambillah Nabi untuk disusukan. Semasa Nabi naik atas kuda Halimah dan Halimah nak bawa balik ke perkampungan Bani Sa'ad, kuda yang tak berapa nak larat tadi ni tiba-tiba bertenaga, tiba-tiba kuat, dan dia yang potong kuda-kuda kawan-kawan dia tadi ni. Bila sampai di perkampungan Bani Sa'ad, Nabi duduk di perkampungan tersebut. Barakah keberadaan Nabi berada di perkampungan Bani Sa'ad itu. Dan diceritakan bahawa tanam-tanaman yang ada di perkampungan tu subur belaka. Bukan takat subur tanam-tanaman, bahkan binatang ternakan juga semuanya bunting-bunting, gemuk-gemuk belakang. Ada barakah keberadaan Nabi ketika mana Nabi berada di kampung Bani Sa'ad. Ini antara peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa daripada sebelum kelahiran Nabi, semasa kelahiran Nabi, dan selepas daripada kelahiran Nabi, dan setelah daripada kewafatan ibunya Nabi, Abdul Muttalib, datuk Nabi, mengambil alih untuk menjaga Nabi. Dan setelah kematian Abdul Muttalib, Abu Talib pula yang menjaga Nabi sehinggalah Nabi dewasa. Iaitu adalah kisah-kisahnya sehinggalah Nabi kahwin dengan Khadijah dan sebagainya. Baik. Jadi dalam peristiwa kelahiran Nabi ini, kita tahu bahawa Nabi adalah manusia yang Allah pilih untuk menjadi Nabi dan Rasul. Sekalipun pada waktu itu ramai lagi yang tidak mengetahui, tetapi tak mengetahui tentang kelahiran Nabi. Tetapi Abdul Muttalib dah tahu dah bahawa Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul pada masa yang akan datang. Sehingga kan kelahiran Nabi ni disambut dengan begitu seronok oleh keturunan Nabi. Dan antara yang paling seronok adalah Abu Lahab. Abu Lahab cukup seronok dengan kelahiran Nabi. Keseronokan dia sehingga dia memerdekakan hamba sebanyak 100 orang. Punya seronok tentang kelahiran Nabi. Kita mengingati peristiwa Nabi dan mengingati peristiwa kelahiran Nabi. Apabila kita memperingati peristiwa tentang kelahiran Nabi, menandakan bahawa kita mengingati baginda Nabi SAW.